Pesawat Israel, di mana perginya Menteri PAS dan UMNO. Seluruh dunia menyaksikan serangan tentera Zionis di Gaza selama 11 hari yang mengakibatkan lebih 200 penduduk terkorban dan lebih 1,900 lagi cedera, manakala lebih 12 orang di Israel terbunuh. Kononnya sebuah gencatan senjata telah dipersetujui antara Israel dengan Hamas pada Jumaat minggu lalu bagi menamatkan serangan tentera rejim Zionis di bumi Gaza itu. Namun ia tidak bermaksud permusuhan antara puak Zionis dan rakyat Palestin akan selesai selagi yang berhak terus dinafikan hak ke atas tanah air mereka. Difahamkan, kapal terbang Boeing tersebut dikesan telah mendarat di sebuah pangkalan tentera di Singapura yang tidak dinyatakan, bukan di lapangan terbang antarabangsa negara tersebut. Ketua Pemuda Pakatan Harapan Syazli Munir berkata kebenaran Kementerian Pengangkutan terhadap lintasan pesawat Israel di ruang udara Malaysia seakan-akan kita tidak boleh langsung menghalang mana-mana pesawat atas nama keanggotaan dalam Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO asalkan ianya tidak mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Pertama sekali kenyataan ini keluar daripada sebuah kerajaan yang suka bermuka-muka. Kecaman terhadap Israel sekadar di mulut, namun hakikatnya muka-muka inilah yang rapat dan mesra dengan para pelobi normalisasi hubungan dengan Israel, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, akibat telah terbiasa bermuka-muka, itulah yang akhirnya tanpa rasa bersalah telah membenarkan pesawat Israel melalui ruang udara negara. Kalaupun mahu bersangka baik bahawa pesawat itu tidak mengancam keselamatan negara, tidakkah berwaspada dengan tidak membenarkan itu jauh lebih baik? Soal beliau mempersoalkan sikap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilihat tidak prihatin terhadap keresahan rakyat Malaysia berhubung insiden berkenaan. Tidakkah Muhyiddin dan para menteri hari ini tahu betapa resahnya rakyat apabila mendapat tahu pesawat Israel dengan senang lenangnya boleh melintas ke ruang udara negara ketika beberapa hari sebelumnya rakyat Malaysia memberikan sokongan yang jitu kepada perjuangan rakyat Palestin? Soalnya, beliau berpendapat dalam hal penentangan terhadap negara haram Israel bukanlah terlalu kompleks sifatnya. Cukup memaklumi bahawa ianya sebuah imperialisme yang wajar dilawan, maka segala dasar dan polisi harus mengarah ke situ. Namun kalau itu pun gagal difahami, maka diberikan segala maknenek justifikasi untuk berlembut pula akhirnya amatlah malang keadaannya bagi kerajaan yang gemar bermuka-muka ini, tegasnya. Beliau juga mengecam pimpinan PAS dan UMNO yang membisu mengenai tindakan Kementerian Pengangkutan yang diterajui oleh Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong itu. Lantas ingin ditanyakan soalan terakhir, di mana Menteri PAS dan UMNO tunduk kepada MCA kah? Soal Syazli. Malah akhbar rasmi PAS Harakah Daily sekadar menerbitkan semula rencana dari bernama berhubung kenyataan Kementerian Pengangkutan itu. Antara lain, kenyataan itu menyebut bahawa pihak berkuasa penerbangan Malaysia telah mengesahkan bahawa pesawat itu tidak kembali ke ruang udara Malaysia selepas tiba di destinasinya Singapura. Pelik. Boleh pula pesawat itu mencari ruang udara lain untuk kembali ke negara haram Israel itu. Justru apa urusannya melintasi ruang udara Malaysia ketika datang ke Singapura? Sementara itu, pengerusi Malaysia Palestin Parliamentary Friendship Group Syed Ibrahim Syed Noh turut mempersoalkan pengesahan Kementerian Pengangkutan itu. Alasan ini amat mencurigakan kerana dua sebab. Pertama, mengapakah setelah lebih seminggu baru kenyataan ini keluar? Kedua, bukankah menjadi hak negara untuk memberi kebenaran atau menolak permintaan mana-mana pesawat untuk memasuki ruang udara kita? Apatah lagi pesawat tersebut ialah pesawat pengintip rejim Israel. Keselamatan dan kedaulatan negara boleh terancam dengan kehadiran pesawat berkenaan, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Syed Ibrahim yang juga ahli lembaga Liga Ahli-Ahli Parlimen untuk Al-Quds, ICAO bukanlah pertubuhan pengawal sedia penerbangan antarabangsa dan tidak boleh mengarahkan sekatan, penutupan atau pembukaan ruang udara mana-mana negara. Seterusnya, beliau merujuk kepada maklumat dari laman web syarikat ZIM, iaitu sebuah syarikat perkapalan kargo antarabangsa terbesar Israel yang menunjukkan bahawa kapal-kapal syarikat berkenaan telah kerap kali berlabuh di 10 pelabuhan di Malaysia, termasuk di Sabah dan Sarawak selewat bulan Mei tahun ini. Kapal-kapal syarikat perkapalan rejim Israel wajar dicegah daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan di Malaysia dan dengan itu menghentikan sebarang perdagangan dengan rejim Israel. Malaysia tak ada hubungan diplomatik dengan rejim Israel. Malaysia juga tidak wajar ada hubungan perdagangan dengan Israel, tegas beliau. Mengulas mengenai insiden yang sama, bekas Exco Negeri Kedah Datuk Dr. Ismail Saleh berkata, PAS menggadai prinsipnya berhubung isu Israel. Mereka sebenarnya menunggang agama.
Bila hasrat mereka tercapai, maka jadilah tikus, kata pemimpin Amanah Negeri Kedah itu dalam satu hantaran di Facebook. Rupanya inilah yang dilakukan oleh Parti Perkauman MCA sejak ia menguasai pelabuhan dan lapangan terbang di negara ini. Jangan ditanya mana suara UMNO. MCA merupakan rakan sejati parti itu dalam Barisan Nasional. Lagipun pemimpin UMNO sedang enak makan gaji buta bersama Muhyiddin dalam kerajaan tebuk atap. Kes pesawat Zionis Israel melintas Putrajaya pun kerajaan tanpa mandat rakyat ini gagal untuk menanganinya. Bolehkah kita harap kerajaan ini mampu bertegas dalam isu melibatkan keselamatan negara pada masa akan datang? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.